Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua yang hadir bersama saya pada petang ini dan kita sekarang ni bersiaran langsung di Facebook page TCL. Okey, so bersama saya pada hari ini kita ada tetamu istimewa. Selain daripada tim DFJ Academy, kita juga ada kita punya sekarang ni yang sedang berada pada ranking top 5. Dalam ranking top 5 kita, tetamu kita iaitu peserta untuk TCL iaitu Tuan Hajarul Ashraf. Okey, so sebelum saya mulakan kita punya sesi sembang-sembang pada petang ni, saya rasa mungkin ramai yang nak berkenalan dengan Tuan Hajarul Ashraf. Sebab apa? Dia sekarang ni berada dalam ranking untuk kontes TCL. Alright, so Tuan Hajarul boleh perkenalkan diri, Tuan? Hello, hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Okey, so nama saya Hajarul Ashraf. Okey, so boleh panggil saya Ashraf. So saya dalam dunia trading ni sendiri sudah dalam 7 tahun. Okey, so saya dah mempelajari macam-macam teknik, macam-macam skill lah untuk trading. So dalam kontes kali ni saya lebih fokus kepada penggunaan BBMA. Okey. So untuk kontes kali ni memang 100% saya gunakan teknik BBMA. Okey. So saya dah saya tinggalkan sementara saya punya naked chart sebab sebelum ni memang saya fokus pada naked chart je lah. Tapi untuk kontes kali ni saya lebih fokus pada BBMA. Okey, itu sajalah pengenalan introduction daripada saya. Okey, saya serahkan semula kepada moderator kita, Cik Aman. Okey, alright. Terima kasih, Tuan. So, pakai BBMA, Tuan. BBMA ni memang dah proven lah. Memang satu teknik yang dah proven sebab dia punya pengasas dia Cikgu Omali, seorang cikgu ataupun seorang trader yang sangat hebat yang ada nama. Dan teknik ni dah dibuktikan sebab Cikgu Omali juga dah sebagai salah seorang penasihat dalam MATA, Malaysia Analysis Technical Association. Kalau tak silap saya lebih kurang macam itulah. Alright, so dalam BBMA sebab saya sendiri pun pernah belajar BBMA. Memang bukan, kalau orang yang tak biasa mungkin dia nampak macam terlampau banyak indikator ke apa kan, tapi pada saya semua susunan indikator untuk BBMA itu dah cukup mantap sebab dia dah guide kat kita tak perlu nak risau nak marking kat mana, kita just follow je. SOP yang Cikgu Omar dah study lama sebelum dia keluarkan. Betul Tuan Hajarul? Ya, betul Cik Aman. So dia punya indikator yang digunakan tu memang dia dah dynamic. Mana kata dia memberikan kita signal-signal ataupun tempat-tempat untuk kita entry sebenarnya lah. Alright, terbaik. Okay. So terima kasih Tuan Hajarul. So kita sorry Tuan Ashraf Tuan Ashraf panggil. Alright, sorry. Okay, so kita nak tanya jugalah dengan kita punya sales manager dengan Tuan Zul, right? Sebab Tuan Zul yang banyak monitor account daripada peserta-peserta ni kan, dari segi performance. Okay, so macam mana buat masa sekarang ni Tuan Zul, kalau kita tengok kita punya peserta-peserta sedang dia punya saingan tu kira macam cucuk rapat ke ataupun ada yang dah tinggal jauh ke, macam mana Tuan Zul? Okey, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey. So untuk macam saya monitor semua account traders yang join kontes ni. So saya tengok agak rapat juga. Agak rapat, dia cucuk menyucuk lah. So macam ikut pada ranking pertama, kedua dan ketiga, dia orang memang ada dan yang top 5 sekali lah. So dia memang agak rapat lah. So kat sini memang percentage dia orang, high gain dia orang pun agak tak kurang jauh dia. So mungkin permulaan, so mungkin next week, mungkin minggu depan mungkin ada yang lebih kelebihan dia, ke mana yang boleh nombor 3 boleh ke nombor 2, nombor 1 ke, kita pun tak tahu. Okay, so tak jauh beza pun. Tapi semuanya mantap lah bagi saya.
Okey, terbaik. Hmm. Right. So sekarang ni kalau kita tengok pun Tuan Ajarul punya gain Tuan Ashraf punya gain dah mencapai berapa persen dah untuk setakat ni? Untuk Hajarul. Tuan Hajarul pun ada jugalah beberapa persen dan ada beberapa persen dia lah untuk dia ranking dia. Okey, Sebab apa kita terbaik, akan terbaik. sebab dia buat masa ni dia memang dia tak steady lagi. So maybe mungkin kita akan check dalam Jumaat sebenarnya besok lah. Besok kita akan steadykan semua ni. Alright, terbaik. Alright. So Tuan Ashraf yelah bila kontes ni mestilah dia bukanlah kita boleh trading macam akaun biasa sebab Tuan Ashraf sendiri dah 7 tahun dalam industri ni. Okey, macam kalau kita trade akaun sendiri ni lain kan, kita boleh santai-santai ikut suka hati kita kan, tapi akaun kontes ni lagi-lagi pula bila kontes yang investor password dia open, semua orang boleh tengok kan. So ada macam cabaran tak di situ? Okay, so dia punya perasaan tu bila orang tengok cara kita trading, so masa profit memang kita akan rasa dunia tu indah lah, memang dunia tu kita punya. Tapi kalau contoh tiba-tiba kita punya analisis tu, dia terlari sikit daripada kita punya bacaan daripada market tu, so yang tu lah orang akan mula kecam kita lah. Nak masa yang orang buka akaun kita tu, dia follow pula entry kita dan kebetulan masa tu nak dijadikan ceritanya dia follow kita dan loss. So auto kita akan dikecam lah. So maknanya untuk setiap kali nak entry tu kita akan lebih berhati-hati macam tu. Tapi macam saya kalau kontes ke apa-apa memang saya punya money management tu sendiri saya kurang jaga sikit lah. Tapi sebenarnya cara trading yang sebegitu sebenarnya memang totally salah lah. Sebabnya kalau untuk survive dalam trading ni sendiri, orang cakap penjagaan money management tu yang penting. So account akan sentiasa konsisten lah. Tapi macam saya, maknanya saya dah kira saya punya risk, saya punya reward. Okay, so maknanya saya dah sanggup loss untuk entry saya. Okay, so let's say macam setiap kali saya masuk pun walaupun saya masuk lot lebih besar, okay, lot yang orang kata contoh kalau 100 USD, dia punya money management yang seeloknya 0.01 dan maksimum 3 layer. Okay, ataupun nak masuk single entry, kita masuk 0.03. Tapi macam saya akan masuk besarkan sikit. Okay, so mungkin saya akan masuk 0.10. Tapi andai kata kalau price tu reverse ataupun dia, sebabnya saya guna BBMA, so saya punya trading plan tu maknanya bila dia reverse ataupun contoh kalau saya masuk dekat re-entry buy, so bila dia break ataupun dia buat momentum sell, so saya akan cut lah. Macam tu saya punya teknik dan saya punya time frame memang time frame kecil je, so macam time frame M5. So kalau dia break ada momentum, so saya akan cut lah. Sebabnya saya pun memang saya dah masuk besar, so untuk mengelakkan akaun saya tu lebih kerugian besar, so bila dia dah langgar SOP saya, so akan automatik saya akan cut. Okey, terbaik. Betul sebab saya Tuan Ashraf, sebab saya sendiri pun dulu seorang trader BBMA lah. Saya memang student Cikgu Omar Ali juga dulu kan. So memang baguslah teknik dia. Lagi-lagi sebenarnya untuk newbie, untuk newbie lagi mudah faham, sebab mungkin naked chart ni trader yang dah lama mungkin dia nampak senang lah kan, dia tak serabut apa semua, tapi untuk newbie, trader-trader yang newbie, dia perlukan indikator ni sebagai guidance je. Dan BBMA punya setting tu dah sangat cun dah. Even kalau yang dah lama trade pun, macam saya pun kadang-kadang saya guna juga BBMA sebab kadang-kadang bila dengan naked chart ni kita nak kena buat analisa betul-betul, nak kena hadap dia kan. So kalau BBMA ni kita just follow je kan, dia dah ada cantik dah. Okay, so Tuan Ashraf dari segi saya faham macam tadi Tuan Ashraf bagi tahu lot ataupun risk management ataupun money management untuk kontes tak jaga. Memang standard lah sebab nama pun kontes, sebab kita nak kejar game.
kan. Kita Ya bukannya betul. kita bukannya trade account kita sendiri yang santai-santai, ada profit kita withdraw kan. So itu biasa, Betul. itu normal. Itu adalah satu perkara yang normal. Alright, yang penting kita macam mana kita nak konsisten supaya account kita bertahan selama sebulan nak habis kontes tu. So orang yang mampu bertahan dengan account dia selama sebulan tu pun dalam kontes memang power. So saya macam tu Ashraf sendiri dah seminggu lebih, dah seminggu lebih memang saya nampak memang hebat lah. Seorang trader yang hebat memang tak boleh dinafikan lah. Alright. Okey, So terima kasih Jamal. okay. So Tuan Ashraf, dari segi pengawalan emosi tu, boleh bagi tips ataupun nasihat tak? Kepada kita punya pendengar-pendengar ke atau siapa yang bila tengok balik video record ni, dia boleh inilah ambil sebagai ilmu macam mana dia nak mengawal emosi, sebab emosi trading akaun sendiri lain, emosi trading dekat akaun kontes ni lain kan. So boleh Betul. kongsi sikit. Okey, so kalau untuk penjagaan emosi ni, so maknanya kita kena orang kata tentukan kita ni trader yang jenis macam mana. Adakah kita jenis intraday, kita swinger ataupun kita scalper. Okey, so macam kalau kita scalping, so maknanya penjagaan emosi tu kita kena tengok chart untuk kita jaga risk reward kita. Okay, so let's say kalau emosi ni nak terjaga sebenarnya untuk saya lah kan, kita jaga kita punya loss tu. Maknanya kita dah limit kan, contoh let's say saya sanggup rugi 10 USD, so jangan kita loss kan lebih daripada 10 USD. Maknanya kalau kita loss 10 USD, kita pun tutup dengan kerugian 10 USD. So untuk saya emosi tu akan lebih stabil lah. Tapi kalau macam saya pun, kalau saya ada tutup dengan kerugian, so saya akan rehat sekejap. Okay, so nanti contoh kalau petang tu saya kena cut loss, okay, so jadi saya akan rehat, malam tu saya akan buka balik lah. Okay, yang tu yang pertama. Tapi contohnya kalau saya masuk untuk intraday, okay, so bila kalau saya masuk untuk intraday, untuk menjaga emosi ni memang saya akan letak SL dan TP siap-siap. Maknanya saya tak akan tengok chart. Bila saya tak tengok chart, emosi saya akan lebih terjaga. Sebabnya kalau kita asyik buka tutup, bila intraday, so dia punya risk reward dia agak besar sikit lah. Okay, so let's say saya ambil SL 30 pip dan untuk reward 60 pip kan. Okay, so jadinya 1/2. So bila nak tengok dia punya kerugian tu, dia akan jadi kacau kita punya emosi, nak tutup tak nak. So better kalau saya intraday, so saya akan tutup, saya akan biarkan. So sama ada dia hit SL ataupun dia hit TP, so saya reda mana-mana lah. Tapi memang saya tak akan buka untuk saya tengok. Sebabnya bila saya buka tengok dia floating, let's say 7 pip, contoh 17 pip dah floating, dah 3 pip lagi nak hit stop loss. Okay, jadi kalau saya buka tu saya akan tutup. Biasanya macam tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang price tu tiba-tiba tak hit kita punya 20 pip tu, lepas kita tutup tu auto dia fly. Masa tu masuk buy. So sebab tu saya rasa lebih baik kita masuk, setkan kita punya risk reward siap-siap untuk intraday, so dan tutup. Macam tu jugalah swinger. Swing, so swing lebih besar dia punya risk dan reward dia lah. Okay, faham. So saya nak dapat 2 poin yang penting tu. So andai kata kalau kita loss, berlaku, ialah standard lah, dalam trading ada profit ada loss kan. So semasa loss tu kita kena rehat dulu kejap. Tips daripada Tuan Ashraf beritahu, bila kita dah ada position kita yang loss, kita rehat dulu kejap. Kita kena bagi kita punya emosi, kita punya fikiran tu tenang dulu, bertenang. Kemudian barulah kita cari balik profit yang seterusnya. Okey, ada tips kedua daripada Tuan Ashraf tadi. Tuan Ashraf dah bagi tahu, okey, bila dah contoh dalam keadaan loss ke, kita jangan duk nak menghadap chart. Tak kisahlah dalam keadaan loss ke dalam keadaan profit, kita jangan selalu menghadap chart. Kita tengok chart bila kita nak buat analisa, kita nak buat entry sahaja. Kalau setakat nak menghadap je setiap masa, Tuan Ashraf kata nanti kita akan mulalah. Itu simptom-simptom yang biasa. Yang biasa sebagai seorang trader dia akan hadapi, sebab bila dia hadap, dia mula ada simptom gatal tangan. Dia mula nak tekan. Tak ada setup pun dia nak tekan juga kan. So itu tips daripada Tuan Ashraf, memang terbaik. So itulah cara pengawalan risiko dan pengawalan emosi
secara lebih tepatnya pengawalan emosi dalam trading psikologi kita. So terima kasih Tuan Ashraf atas tips dan nasihat kepada rakan-rakan trader kita yang lain. Alright. Saya nak bersemang sikit dengan saya punya rakan-rakan di FJ Academy. Okay. So saya nak tanya dengan Nia. Alright Nia. So macam mana Nia buat sementara dalam masa seminggu dua bila kita dah run kontes TCL ni, macam mana sambutan daripada peserta-peserta ataupun daripada klien-klien tu? Macam mana sambutan tu? Okey, untuk sambutan daripada klien ataupun peserta TCL memang mendapat sambutan. Untuk partner pun ada juga yang bertanya sebenarnya sebab diorang pun baru tahu kontes DFJ ni ada buat. Yes. Okay, alright. So, yalah, kontes kita baru berjalan dalam seminggu lebih. Pengiraan saya baru 8 hari lah. Sebab kita start pada 1 hari bulan. Hari ni baru 8 bulan, baru dalam 8 hari. Mungkin tolak Sabtu Ahad baru dalam 6 hari lah trading kan. So, kita dah nampak potensi-potensi trader-trader yang bagus. Yang dia punya trading style yang baik. Kalau contoh kalau tengok dengan kita punya tetamu kita pada hari ni Tuan Ashraf. So dia dah kongsikan tips-tips apa teknikal yang dia gunakan. So memang kalau kita tengok kalau macam apa yang Tuan Ashraf bagi tahu pun, technical trading yang digunakan tu pun memang satu teknik yang dah proven. Kita tak ada siapa boleh nak nafikan lagi lah. Alright. Okay, so Mimi boleh cerita sikit tak Mimi? Mungkin ada yang kat luar tu dia baru nak join, dia baru tahu. Boleh cerita sikit macam mana TNC, macam mana orang nak join kontes TCL ni Mimi? Untuk kontes mini TCL ni masih buka. Sebab kita starting daripada 1 Julai sampai 31 Julai. Dan untuk minggu yang pertama kita pun dah keluarkan table kepada para peserta. Yang mana para peserta yang dah join kita punya kontes ni boleh tengok table di kita punya grup Telegram lah. Sebab kat sini untuk minggu yang ketiga dan minggu keempat kita akan keluarkan table setiap hari pada. Jadi kat sini untuk minggu yang pertama ni kita dah keluarkan table untuk para peserta yang dah join sehingga top 5. Macam peserta saya tadi, Cik Ashraf. Yang mana kat sini Cik Ashraf dah join dalam kontes ni. Sebab kat sini dia join kontes ni sebab apa? Sebab dia adalah seorang traders yang berpengalaman selama 7 tahun. Sebab tu saya tarik Cik Ashraf untuk bagi peluang. Jadi kat sini yang mana untuk pendaftaran untuk menyertai mini TCL ni, pendaftaran masih lagi terbuka. Yang mana peserta-peserta di luar sana kalau nak join, boleh kontak dengan kita punya team di FJ Academy. Ataupun boleh tengok kita punya WhatsApp di Facebook, Instagram ataupun di laman-laman sosial yang lain lah. Jadi kat sini saya serahkan kepada moderator kita, Cik Azman. Alright, thank you Mimi. Alright, so Tuan Zul apa tu kalau pada pendapat Tuan Zul pada pandangan peribadi Tuan Zul, kenapa diorang trader kat luar tu perlu join kontes TCL tu Tuan? Okay, so bagi saya diorang perlu untuk join kontes TCL ni. I mean maksud dia macam kalau di luar sana memang ramai sangat yang trader yang ada dekat sini. Dekat Malaysia ni memang ramai sangat trader. So kat ni dalam contoh ni daripada kontes, so kita boleh tahu kita punya skill kita macam mana dan cara kita trade macam mana dan itu semua yang sebagainya lah. Okay, untuk yang ni, so kalau macam contoh kalau dia join kontes, so maksud dia kontes TCL ni, kalau dia join, so kat sini bukan hanya semata-mata untuk dia join biasa saja. So dia ada dapatkan jalan. So that's mean, so kalau dia winner, dia akan dapat hadiah lah. So hadiah. So kat situ kita akan kumpul the winner ni kita akan masuk ke grand final untuk TCL. Okay. So dari situ juga so kita akan tarik dia. Contohnya kita akan serapkan dia sebagai kita akan ajarkan dia cara macam mana untuk jadi seorang fund manager.
Kira kita kat situ bukan hanya straight trade hanya biasa saja. So kat situ ada peluang untuk trade yang kat luar sana lah. So bukan hanya sekadar trade sahaja. Okay. So kat situ kita pass pada moderator. Alright, thank you. So macam tadi Tuan Zul beritahu kita sebenarnya tujuan utama mini TCL pada kali ini kita nak selain daripada untuk mencongkil bakat trader-trader sendiri nak tonjolkan bakat mereka sebab kita sendiri sedang nak menapis, kita nak filter, nak cari trader-trader yang mantap untuk kita jadikan sebagai fund manager. Alright. Okay. So itulah antara peluang yang baik sebenarnya. Kalau kita ni trader-trader kecil yang biasa trade dengan modal yang kecil, so kita punya peluang untuk nak buat duit dengan trading ni sebenarnya tak besar. Tapi berbanding kalau kita menjadi seorang fund manager, kita ada fund yang besar untuk kita trade dan dari situ pun kita dah boleh dapat income yang lebih besar, yang lebih cantik. Alright, so dari segi pemenang hadiah ni pula, daripada hadiah untuk kontes mini TCL pada kali ini, boleh Nia cerita sikit apa hadiah yang ditawarkan kepada peserta-peserta kita? Okey, hadiah yang ditawarkan untuk para peserta seperti biasalah, kita ada nombor 1 pemenang, nombor 2 dan nombor 3. Untuk kali ini hadiah yang pertama ialah $1,000 untuk para pemenang yang mendapat nombor 1, dan nombor 2 korang akan dapat $700 dan juga yang terakhir ialah $300. Betul tak? Untuk para pemenang. Ini ialah salah satu cabutan hadiah lah daripada TCL, Traders Championship Liga 2021. Alright, terbaik. So hadiah terkumpul total tu ada $2,000. Bukan satu jumlah yang kecil lah kalau kita convert kepada MYR besar tu $2,000. Alright. Alright, terbaik. Okey, kalau tadi saya tanya dengan Tuan Zul, kenapa trader-trader kat luar sana perlu join kontes TCL ni? Kali ni saya nak tanya pula dengan kita punya tetamu jemputan kita. Memang salah seorang peserta di mini TCL ni, kontes mini TCL. So saya nak tanya dengan Tuan Ashraf, kenapa Tuan Ashraf join kontes ni? Apa maksudnya? Apa objektif ataupun mungkin ada misi Tuan Ashraf untuk join kontes ni? Boleh cerita sikit Tuan Ashraf? Okay, so sebenarnya lah, okay. So untuk BBMA ni macam saya cakap tadi, sebenarnya saya pun baru, orang kata sebelum ni memang saya dah belajar, tapi disebabkan BBMA ni dia perlukan, orang kata lebih mendalam untuk kita kaji. Sebabnya macam dia punya setup tu sendiri memang kita dah sedia tahu, memang jelas. Okay? Dia punya daripada segi ekstrim, daripada TP wajib, dia ada MHV, okay, dia ada candlestick arah kukuh, re-entry, kemudian ada momentum. So benda tu memang biasa. Tapi macam mana kita nak relate dengan setiap mati time frame. Okay, so benda ni saya orang kata cuba dalami macam mana saya nak dapatkan setup untuk scalping untuk menggunakan BBMA ni lah. So sambil-sambil saya mendalami ni, saya rasa sebabnya kebetulan time saya nak belajar, okay, time saya nak mendalami ni, saya tengok iklan untuk TCL ni kan. So dia punya modal pun $100. So saya rasa dia mampu milik untuk setiap trader lah kan. Okay, so saya rasa macam daripada saya trade sendiri, okay, lebih baik saya sambil saya try testing, okay. So sekurang-kurangnya saya rasa emosi tu saya boleh lagi struggle lah kan. So dan masa yang sama kalau ada rezeki pun saya dapat hadiah daripada anjuran TCL ni lah. So maknanya sambil saya develop benda ni dan dalam masa yang sama saya pun dapat hadiah tu. So dan saya tengok hadiah ni juga dia untuk saya, untuk kalau kontes agak besar. Sebabnya keseluruhan dia $2,000 kan. Okay, so untuk tempat pertama $1,000. So untuk saya rasa ia memang menarik lah kan. So ada ramai orang cakap kenapa kita takut untuk masuk kontes kalau walaupun kita baru. Sebenarnya saya rasa mindset ni
kita patut letak tepi dulu. Memang kita tengah belajar. Orang kata kita memang tak boleh nak menang pun. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya mana nak tahu nak dijadikan kata rezeki. Sambil kita trade, sambil kita belajar, tiba-tiba kita punya gain lebih besar daripada orang-orang yang lama. Yang tu tak mustahil. Okay lah, itu saja. Saya kembali semula kepada moderator. Alright, betul. Terbaik Tuan Ashraf. Okay. So saya rasa kita dah ada siapa-siapa nak bertanya soalan kepada kita punya tetamu kepada Tuan Ashraf. Kalau ada yang nak bertanya boleh bertanyalah dengan Tuan Ashraf, kita boleh tanya direct terus pada sesi kali ini. Okey, ni nak bertanya kepada Tuan Ashraf. Ashraf nama? Ya betul, ya betul. Dalam banyak-banyak kontes, kenapa TCL juga pilihan untuk mencuba skill kali ni? Boleh dapatkan, Okey, boleh. Okey, so macam saya cakap tadi, dia datang secara kebetulan. Macam contoh TCL ni, dia start bulan ni kan, bulan 7. So saya start nak mendalami balik BBMA ni hujung-hujung bulan 6. Dan masa yang saya nak mendalami BBMA ni, okey, so TCL datang. Saya terbaca ataupun terlihat iklan untuk TCL. So saya tengok hadiah dia pun agak menarik. So why not? So saya cubalah. Okey. Itulah dinamakan jodoh tu Ya betul. Dia dah kena raya Tuan Ashraf dia nak buat testing, dia nak buat nak uji kaji terhadap teknikal yang dia nak gunakan, dan dalam masa yang sama datang ada pula kontes TCL ni. So memang jodoh dia tepat pula masa tu. Alright, terbaik. Okay. So ada lagi ke? Mimi ada soalan-soalan ke kepada Tuan Ashraf ke, ataupun ada soalan untuk saya ke, untuk Tuan Zul ke? Ada ke Mimi? Kepada Cik Ashraf yang mana macam Cik Ashraf kita tahu tadi, Cik Ashraf dah melebihi 7 tahun dalam bidang trading ni. Bolehkan sharekan sedikit pengalaman pahit yang Cik Ashraf pernah hadapi selama dalam trading ni? Okey, terima kasih Cik Mimi untuk soalan tu. Okey, so untuk saya lah pengalaman pahit untuk dalam trading ni macam biasa, memang kita tak dapat elak. Memang pengalaman pahit tu loss lah. Okey, so saya pernah loss, tapi saya punya loss tak adalah besar. Sebabnya saya masa saya kenal 7 tahun lepas pun saya student lagi. So bila student, so kita punya deposit masa tu pun minimum dalam $100. So 100. So bila kita dah start kerja, okey, lepas tu ada sedikit duit lebihan, okey, saya kata okey, duit ni saya cuba. So dalam masa tu pun tak besar, dalam $1,000. Walaupun $1,000 saya masuk, sebabnya masa tu saya ada orang cakap untuk selamat dalam trading, nak konsisten, modal kena besar. Okay, so benda tu dah terpahat dalam mindset saya lah. Okay, sebab tu saya ada, masa tu ada 4,500, so saya deposit ke account saya, tapi still burn. So kat sini saya belajar something juga. Sebenarnya bukan, orang kata memang betul account besar ni lebih senang nak konsisten, okay? Tapi dengan target yang betul, contoh 10 ke 30% sahaja sebulan. Macam saya masuk 1,000 tu, saya nak buat 1,000 balik dalam masa 2 minggu. Memang auto lingkup, okay? Kepada trader-trader baru, percaya cakap saya, nak buat 100% tu boleh. Tapi kalau nak lingkup 100% tu pun sekelip mata sahaja. So baik kita kira risk dan reward kita, berapa yang kita sanggup rugi, berapa yang sanggup kita untung, okay? Risk dan reward ni memang mainkan peranan lah. Okay, jadi kalau modal besar, so kita target yang relevan 10 ke 30% sahaja. Walaupun 100, so kita belajar untuk konsisten dapat 10 ke 30. Andai kata kita berjaya konsisten ni, barulah nak depo besar 1,000 ke 10,000 ke, boleh. Okay, so untuk konsisten ni pun saya bagi masa 3 bulan. Cuba konsisten 10 ke 30% dalam masa 3 bulan. Okay, barulah boleh nak depo ke akaun lebih besar. Tapi biasalah kita punya mindset, kita nak masuk besar. Untuk saya,
masuk full margin tak salah. Tapi kita perlukan management account yang betul lah. So kita ada account yang 10 ke 30, kita ada account full margin. Mana kata full margin tu contoh kita dah ada account besar masa tu 10,000 ke 1,000 ke. So kita buat satu account full margin yang memang kita sanggup loss untuk semua 100 USD. So lenjan je account tu. Account yang kita cari makan ni jangan kacau. Itu je lah nasihat saya untuk trader-trader yang baru. Okey, terima kasih. Alright, terbaik ya Tuan. Okay, so Tuan Ashraf, orang Perak asal mana tu? Asal saya bukan orang Perak, asal saya Kuantan Pahang. Kuantan. Tapi selepas ayah saya orang kata apa tu bersara, okey lepas dia bersara, so balik kampung kat Kedah. Kat Kedah. Ya, kat Kedah. So kat Kedah saya tu pun sepadan dengan Perak juga. Tapi macam biasalah saya sebab membesar kat Kuantan. Tapi nak cakap utara tu dia bunyi pelik sikit lah. Memang saya tak reti cakap belah-belah sana. Cakap KL pun saya kurang reti. So slang saya lebih kepada tempat mana saya membesar lah. Alright. Okay, tak ada saja tanya je. Okay, boleh. Tak masalah. So mungkin tak ada apa dah daripada saya pun tak ada apa, daripada tim DFJ Academy mungkin tak ada apa. Mungkin kita nak dapatkan nasihat ataupun kata-kata semangat ataupun ucapan daripada kita punya founder DFJ Academy ni. Saya persilakan Dato' Faris J kalau ada sepatah dua kata ke nak berkongsi kepada peserta kita, especially pada Tuan Ashraf ataupun kepada semua peserta-peserta lain dan bakal-bakal peserta. Boleh ada sepatah dua kata sikit, Dato'. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada moderator kita yang handsome pada hari ini. Okay. Dan juga selamat datang kepada kita punya peserta di top 5 mini TCL volume 1. Okay. Tahniah kepada anda yang berjaya untuk mendapatkan ranking dekat dalam kita punya table. Okay. Alhamdulillah so far hari ini kita punya feedback amat menggalakkan. Okay. Dan apa yang saya tak nak ambil masa yang terlalu panjang. Cuma saya nak berkongsilah sedikit mengenai apa kelebihan jika kita punya TCL ni. So tahniah kepada Tuan Ashraf kerana menyertai event kontes TCL pada kali ini. So insyaAllah dengan adanya platform yang ni, so Tuan mendapat untuk melangkah lebih jauh dengan kita sekali kan. So insyaAllah kemungkinan besar kalau di kalangan peserta kita banyak yang konsisten, insyaAllah kita akan serap masuk ke dalam tim kita jugalah untuk as kita punya fund manager. So itu adalah salah satu career di mana trader-trader macam kita ni boleh pergi jauh. Bukan hanya sekadar kita menjadi trader-trader biasa saja, tapi kita at least kita melangkah selebih one step forward untuk kita naik level kan kita. So kita kena ada nilai-nilai yang ada dekat dalam diri kita ni. So sampai bila kita nak jadi trader biasa, mestilah kita nak upgrade diri kita. So kalau kita jadi trader biasa saja, so nanti orang luar akan pandang kita macam alah dia orang ni trader cikai-cikai je kan. So kita tak nak macam tu. Kita tak nak orang hentam kita macam tu. So apa yang penting kita kena jaga image kita, image industri ni. So saya tahu kebanyakan dekat luar sana adalah trader-trader yang lain tak semestinya trader forex. Trader-trader yang lain semua dia hentam. Dia hentam dengan adanya sesiapa yang trade forex ni. So kita yang ada ni kita tunjukkan kepada mereka yang kita ni boleh berjaya dan juga kita ni ada level kita tersendiri. Bukan sekadar kita hanya trader-trader bilisan. Ada kebanyakan trader akan cakap ni dah yang mampu, kami ni trader-trader bilis je, bukan macam Tuan kan, bukan macam Tuan Ahmad dah jadi master. So kalau dia orang jadi master pun, dia orang jadi sifu sekalipun, kita upgrade diri kita, kita kena upgrade kualiti diri kita ni ke arah yang lebih tinggi. Dengan macam mana kita kena expose nama kita, kita proof yang kita boleh trade, kita proof yang kita ni hebat trade, kita masuk kontes. So di mana kita yang ada sebagai TCL ni sebagai platform untuk tuan-tuan improve diri, so kita akan announce, kita akan kedepankan tuan-tuan semua. So itu yang kita akan buat lah lepas ni. So insyaAllah semoga semua peserta jaga emosi, okay, jangan terlalu gairah sangat nak menang kan.
kebanyakan trader memang kebanyakan peserta akan terlalu gairah nak menang. So di awal-awal dia mulalah hentak, kaki hentak semua kan. So hopefully jaga kita punya account tu elok. So sekarang ni duit susah nak cari. Lagi-lagi zaman COVID ni kan, zaman lockdown ni. So tak semua orang bekerja dan tak semua orang dapat gaji penuh. So masing-masing kena sayangilah apa yang anda ada sekarang ni. So bila dah ada yang kita bersyukur dengan apa yang kita ada, kita buat yang terbaik dan kita ingat orang yang tersayang. So sayangilah diri anda dan sayangilah keluarga anda. So sekian itu daripada saya. Okay, kembali kepada moderator kita. Alright, terima kasih Datuk. Okay, so kita dah berada di penghujung rancangan pada satu sesi sembang santai je ya. Sambil-sambil dekat kawasan rumah saya ni hujan-hujan tu sejuk tu sembang-sembang. Kalau ada TO je kan kena buat air lah. Okay, so itu saja daripada saya dan daripada DFJ Academy, dan terima kasih jutaan terima kasih kepada kita punya tetamu pada hari ini, itu Tuan Ashraf, Tuan Hajarul Ashraf, salah seorang peserta yang berada dalam ranking kita. So semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, sebab kita akan adakan kita punya sesi live ni pada setiap hari Selasa dan setiap hari Khamis. InsyaAllah setiap kali kita live kita akan bawakan kita punya peserta-peserta untuk kita berkenalan dengan peserta-peserta kita. Okey. Mungkin ada kata-kata akhir ataupun nasihat ke daripada Tuan Ashraf kepada peserta-peserta lain ataupun kepada trader-trader di luar sana untuk join ke, macam mana ke? Ada kata-kata akhir ke Tuan? Okey, terima kasih Cik Aman. Okey, so saya ucapkan selamat maju jaya juga kepada semua trader-trader yang join ini punya kontes kali ni. Okey, so jangan kejar-kejar sangat macam kita punya Datuk Faris J punya nasihat tadi. So trade santai-santai saja. Okay, so semoga kita semua dapat memberi saingan secara sihat dan kita tidak berdengki sesama sendirilah. Okay, so nanti kalau trader-trader yang ada, kalau ada yang kenal saya nak bertegur saya, insyaAllah boleh tegur, tak ada masalah. Okay, saya pun okay je orang tegur dengan saya. Okay, kalau nak minta tips sikit-sikit berkenaan dengan trading tu pun saya boleh bagi sedikit tips. Okay, kalau untuk bagi banyak tips tu, sebenarnya tips yang paling berharga adalah pengalaman lah untuk trader sebenarnya. So walaupun kita ada cikgu, kita ada sifu, kita ada teknik, so sebenarnya penggunaan tu lebih kepada pengalaman kita. So bagaimana kita kawal kita punya emosi, macam mana kita kawal kita punya lot, okay, kita kawal kita punya account, kita manage account kita, account kecil, account besar. So itu adalah sebenar-benar kejayaan untuk trader lah. Okay, so untuk kontes ni kita just improve kita punya skill. Okay, so saya harapkan dengan kontes-kontes begini dapat lagi banyak melahirkan trader-trader yang berkualiti di masa akan datang. Okay, terima kasih, itu saja. Okey, terbaik Tuan Ashraf dia macam ada dalam lagu Malik pun beritahu kita banyak belajar pengalaman ni di atas jalan bukan. Okey, so itu sajalah semoga kita berjumpa lagi pada sesi seterusnya pada minggu hadapan dengan kita punya peserta-peserta yang lain. Saya doakan, saya ucapkan selamat maju jaya, semoga berjaya, trade elok-elok, baik-baik, comel-comel. Kekalkan momentum profit dengan baik, buktikan kebolehan, kehebatan trading masing-masing supaya kita dapat mengukir nama dalam industri ini, dan seterusnya mungkin dari situ kita boleh jadikan sebagai sumber pendapatan, mungkin boleh jadi sebagai fund manager, mungkin boleh jadi sebagai seorang cikgu, educator. Okey, so itu saja daripada saya dan daripada tim DFJ Academy. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih buat semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.